Okay, baru 17. Okay. So anyone yang dah siap key in attendance, you can refer to the exercises question. So page 19 until 21. And when I check your Google Classroom, so good potential. Okay, I hope you can maintain your performance. So tiap kali tugasan, you focus and you must be prepare lah tugasan dalam GC dengan tepat. Salah tu tak jadi masalah. Salah tu kita perbaiki. Okay. Yang penting you buat, you submit and you cuba untuk memahami konsep. Kalau tak faham, you can ask me directly. So insyaAllah saya boleh tolong. So ramai je yang PM saya personally. Okay. Remember nanti dalam my link saya akan tambah satu menu iaitu link tu kepada borang discussion. Means if you every time ask me, tanya soalan ke, tanya berkaitan dengan chemist ke, means we do the discussion directly dalam Telegram. Okay. So after I already give the feedback, you must be key in the form according to the 3 form. So either you can choose consultation, Meka, Kumba. So if you discuss personally with me, so you akan discuss bahagian consultation. And then for the bahagian Meka, so saya akan access student based on to the result quiz nanti. So your first quiz on tomorrow night. Okay. So and Kumba adalah discussion based on to the group. Sama juga berdasarkan result result quiz 1. Saya akan generatekan data untuk Meka dan Kumba. So lepas ni you boleh tengok dalam my link saya akan tambah lagi satu menu untuk access another form lah. Okay, every time you ask me, we do discussion consultation. Okay, secara Maya ataupun secara Telegram and then I already respond. You must be key in it first. Okay. Okay, madam. Alright, okay. So for right now, our attendance sekarang daripada per 22, target saya 21. Okay, 19. So saya baru tahu hanya seorang sahaja yang tak ada. Said tak masuk lagi. Ke tak? Saya tak nampak Said dekat sini. Okay, belum. Faizwan. Okay. Maksud kiraan dia ni tak betul. Tak apa. So maksud 2 orang lah. Okay. So after end of our class, we check again the attendance lah. Okay. So dekat sini nanti saya akan tambah satu lagi menu. Okay, focus to our lesson for today. Okay. So this is our lesson. Nampak clear kan berbanding sebelum ni? Okay. So we proceed to the exercises of the Bohr. Okay, we can refer to the page 19 to page 21. So before we start to discuss, when I check into the Google Classroom, so I choose one script according to the example number 4. Okay, so kita check sama-sama according to the writing. Okay, according to this lesson, okay, mostly student can access the concept of the question, but okay, some student have a problem to write correctly in writing. Okay, Syed, you key in attendance after end of our class. I will share again the code, right? Okay, focus the lesson first. Alright, okay. So soalan semua bila saya access semua boleh jawab. Cuma saya nak discuss hari ni adalah cara penulisan and how you can get the mark. Okay. So dia kata dekat sini example 4 this is your task for GC. Okay. You boleh check semula, ambil pen merah, semak kertas kamu sendiri. Okay. The line emission spectrum of hydrogen atom is observed. Keyword dia dekat sini. Ultraviolet region. Okay, we already discussed before. We just have a 3 region. First, ultraviolet. Second, visible region. Third, infrared region. Okay, so therefore, from the first statement of ultraviolet region, yes, your friend choose. It should be Lyman series. Okay, what is the meaning of the Lyman series? This data. Saya suka cara penulisan dia sebab dia interpret the data. Okay.
Sorry. Okay, sorry ya. Saya pun baru nak segar je. Okay. So dekat sini dia detect Lyman is an electron fall and is n equal to 1. Keyword dia dekat sini. Trace dia yang ni. Okay, some student, ramai student tak boleh trace. Dia dapat detect Lyman tapi tak boleh detect n final. So kena ingat n final dia adalah 1. And the wavelength already given. 97.2 nanometer. Keyword dia dekat sini, nanometer. Careless mistake adalah conversion unit yang kedua dalam writing. First, name the series. Okay, so correct lah. So ejaan kena betul. Spelling salah, tak dapat markah. Sekejap, ada student belum masuk. Okay, welcome Faiz. Faiz, you key in attendance after class Okay, and then for the second part, dia minta dekat sini, determine the transition. Dia nak transition ni, maksudnya you kena terangkan electron move from where to where. Kena ada keyword yang tu. So, dengan menggunakan data, okay, kalau tulis Lyman saja betul ke salah? Betul. Kalau tak ada perkataan series tak jadi masalah sebab perkataan series ni memang dah ada dalam soalan. So, you tulis Lyman saja dengan spelling yang betul. Dapat markah. Okay, kalau you salah eja, automatik salah. Tak ada series tak jadi masalah. Okay. And for the second situation, determine. Determine ni bukan maksudnya explanation. You must be show in calculation. Sebab some student PM saya, cikgu perlu tunjuk ke dia punya cara kira? Ya. Sebab kita nak buktikan transition of electron from the wavelength given. So, the first writing saya dah pesan, tulis formula. Practice tulis formula. Because in exam, we have a probability the mark is alias. Means, maybe marks come from the formula, maybe mark is come from the substitution data. So, dari segi formula, correct. So, we check the data. Okay, 1 over wavelength. So, nampak dekat sini, keyword dia dekat sini adalah 10 to the power of negative 9 sebab dia adalah nanometer. This is your first careless mistake is all student almost do. So, good lah for this writing. Okay. So, RH constant must be in per meter. Betul? Dia punya data? RH constant, saya kena check balik. RH constant, okay, betul. Cara masuk data. Okay. Okay, dalam substitution is okay. You cannot writing the unit. Yang penting substitution betul. Okay. So dekat formula dekat atas ni, we max one references is N1 smaller than N2. Tak tulis N1 smaller than N2 tak jadi masalah. Formula paling penting adalah this is part. Okay. And the N1 must be the smallest data, 1 to the power of 2. Yes, kita nak cari N2. Itu keyword perkataan transition. Okay, so masalah dekat sini adalah calculation, cara you tekan calculator. Okay, cara you tekan calculator. So therefore, bila dalam writing step yang kawan kamu buat ini tak payah tunjuk. Tak payah buat dalam your writing. Because you already use the scientific calculator. Sorry ya, tegak saya sakit sikit. So, tak perlu buat ini sebab ini adalah cara maths. Kita bukan nak tengok maths, kita nak belajar konsep. We just shows the final answer n. So, daripada sini, saya tak pasti jawapan dia yang mana. Okay, ditulis dekat sini, n to the power of 2 is equal to 6. So, therefore, n square root 6 kan? Betul tak equal to 4? Bila kita tekan balik calculator, betul ke jawapan dia 4? Sebelah tu 4. N square root 6. So, dia dapat sepatutnya dekat sini adalah
n equal to 2.45. Okay. Logik ke n value is the decimal places? Tak logik sebab n should be whole number. So, dia dapat trace dekat sini n equal to 4. How this answer? Tak tahu. So, maksudnya sekarang this mark only dia dapat satu je. Satunya dekat mana? Substitution. Satu markah. Final answer tak dapat markah. So dekat sini saya kata tak perlu tunjuk. You tekan calculator dengan betul. Dapat? Okay. Masalahnya sekarang dia dah masuk betul. Kenapa final answer salah? Okay. Kita tengok second script. Okay. This second script So the first script ditulis Lyman sahaja. 1 mark for here. And then dia nak kira transition, substitution, formula correct. And then dia masuk data. Di sini. Trace. Is it correct or not? So, this is a data given a nanometer. Nanometer. So, bila nanometer, 10 to the power of negative 9 dekat sini. Okay? Negative 9. So, therefore, substitution dia dah salah. Salah dekat mana? 10 to the power of negative. RH betul. Cara masuk data betul. So, therefore, adakah dia tak dapat markah? Dia selamat. Probability dalam exam markah dia jatuh dekat formula. Sebab tu saya kata tulis formula. Okay. And then, so bila dia masuk nilai, saya pesan lagi, dalam kemis, dia tak nak tengok yang ini. Dia tak nak tengok pun ni cara you kira dalam calculator kamu. Sebab you tekan calculator scientific. Okay. Calculator scientific. So therefore, n equal to 4.0. How? Yes. So jawapan ni memang n equal to 4. Tapi macam mana dapat n equal to 4? And saya nak pesan writing final. Okay, substitution ni salah, tapi N dia betul. Okay, and then dibuat conclusion. Dalam kemis, kita menjawab balik ayat soalan. Describe the transition of the electron. Satu markah pada conclusion. Ramai tertinggal yang ini. Sebab some student dia hanya buat sampai macam skrip nombor 1. This. Yang ini tak menjawab transition. Ini nak menjawab N value. So dia hilang markah lagi 2. So therefore, bila you dah kira, kan, you dapat n equal to the whole number, mesti buat conclusion same as a second script given. Ni kena discuss ni. Okay. Yang ni penting, final answer. So ramai tertinggal. Okay. Cuma masalahnya sekarang, okay, macam mana nak tekan calculator? When I check into your data, ada masalah. Ada some student tak dapat, ada some student dapat. Itu masalah dari segi tekan calculator. Okay, saya ulang semula. Okay, saya guna skrip yang pertama. Substitution dia dah betul. Dia cuma salah tekan calculator je. Okay, fokus fokus betul-betul sebab ini masalah yang sentiasa berlaku dalam exam. Salah tekan calculator yang saya tak nak. Okay, step 1, you kena tekan dulu bahagian ini. Okay, tekan ni dulu. 1 over lambda. Okay, 1 over lambda. Okay, step 1. And then, tak perlu salin nilai 0.94 ni sebab you guna calculator scientific. Okay, you tekan answer and then you selesaikan bahagian ini. Maksudnya kita pindahkan RH ke sini dengan cara answer bahagi 1.097 times 10 to the power of 7. So, kita akan dapat jawapan. Okay, kita punya answer yang kedua adalah equal to the 1 over 2 minus 1 over N22. Okay, so inilah answer yang kedua. Tak perlu salin step ini. Tak perlu sebab kita tekan calculator scientific. Right? So nak buat apa? Tukarkan kedudukan. So maksudnya, ni kena tunjuk sebab setiap tahun masih berlaku cara tekan calculator. You tukarkan kedudukan sini ke sini. Answer ni pindah sini. So bermaksud, kalkulator kamu adalah 1 tolak answer. Bila 1 tolak answer, you punya kalkulator itu dia akan memberi jawapan kepada, ni answer yang ketiga, okay, ni answer yang kedua, ini answer yang ketiga, yang ini. So nak buat apa? You tekan balik 1 over. 1 over answer, lepas tu finalize square root answer. You akan dapat n equal to 4 nanti. Dia akan dapat 3.99 something, tak silap saya. So kita boleh round off terus 4.
Dapat? So, saya remind again, tak perlu buat step satu persatu macam ini. So, you tekan kalkulator saintifik. Mana kalkulator saintifik? Ni kalkulator saintifik. Kalkulator kamu lagi hebat daripada kalkulator saya. Kalkulator saya hanya yang paling lama sekali. Sepatutnya you punya kalkulator lagi hebat, tak perlulah salin satu per satu. Dapat Ini biasa technical writing. Kalau ada masalah nak tekan kalkulator, PM personal dekat saya. Saya akan show kamu. Okay? Ada soalan dekat sini? Tak ada Tak ada? Okay. Senyap pun okay. Alright, okay. Cuma objektif saya adalah soalan ini, problemnya tekan calculator. Carefully. Alright, second part. Example 5 senang. Okay, tetapi dia kata dekat sini, what is differences? Saya fokus cara menjawab. Okay, differences, you punya answer, you boleh construct table. Boleh buat table. Tak jadi masalah. Yang penting you label betul lah. Character, example, character, example. Keyword line spectrum, dia punya consist adalah spectrum that consists a continuous discrete line specific wavelength dia. Maksudnya setiap line tersebut ada wavelength, and then kalau continuous, distribution of the wavelength according to the all dia punya spectrum. So dia tanpa ada blank spot. So correct lah, tak ada masalah, memang ada dalam data kamu. So dia akan dapat kat sini total 4 markah. Okay, for second script kita check cara penulisan. Okay, this part. So kawan kamu ni dia buat ayat. Jadi buat ayat tak jadi masalah. Yang penting ayat itu jelas. Dia kata dekat sini, a continuous spectrum, dia tulis dulu tajuk dia, consists radiation over without blank spot, okay, and a discrete line. Okay, ini continuous spectrum. And then example of continuous is the rainbow. Example of the line spectrum is hydrogen. Dia hilang apa? Satu. Dia dapat markah. Satu tertinggal. Apa? Description, what is a line spectrum? Tu yang tak ada. So, jangan tertinggal. Right? Dapat So, careful in writing. So, better nak buat macam mana kalau soalan perkataan ni difference. Buat table. Okay? Ada soalan pasal example 4 dan example 5? Tak ada? Tak apa. Nanti you check balik. Okay. So, now, example number 2. Okay, example number 2, saya dah minta you dah siapkan tu. Saya nak check you punya writing. Okay, saya nak hari ni berapa bulan? Hari ni adalah 19. So, maksudnya saya nak nombor metrik dia nombor 9. Kat belakang ada tak? Tak ada. Okay, dia tak ada. Okay, saya nak nombor 9, nombor metrik dia 2 daripada belakang. Okay, sejumpa. Saya nak skrip Hanis Alisha. Boleh? Nombor 2. You snap gambar, you terus masuk dalam Telegram. Dia cepat sikit daripada viewboard. Dapat Hanis? Boleh, madam. Okay, Hanis soalan nombor 2. Okay. And then question number 3. Saya jumpa lagi nombor 9, nombor 2 terakhir. Lina Syazwani. Boleh Lina masuk dalam Telegram terus? Saya download, dia cepat sikit masuk. Boleh, madam. Sekejap. Okay, alright, thank you. And then yang ada nombor 9 lagi, 2 daripada belakang. Nombor 5, saya nak skrip Faiz. Boleh Faiz? Boleh, madam. Alright, okay, good. Nombor 5. Okay, Faiz nombor 5. And then nombor 7, saya dah ada jawapan. Okay, sebab alang-alang dah ramai PM saya, so saya sediakan terus. Tapi kita discuss sama-sama. And then nombor 8 pun saya dah ada jawapan. Okay, so saya nak nombor 3 terawal tadi sekarang. Untuk saya setting dia punya writing. Sebab objektif hari ni adalah bukan belajar konsep. Okay, hari ni objektif dia adalah kita analyse the concept. Okay, first, cara tulis. Okay, ambil masa sikit untuk kawan kamu upload. Tunggu. Okay, make sure setiap kali masuk kelas, you dah ready siap-siap. Sebab senang. Sebab kita nak analyse. Kalau belajar konsep mula-mula tak jadi masalah. Okay? Okay, Alisha dah start done. Thank you, Alisha. Okay. And then, saya masukkan dulu jawapan Alisha. Hanis. Hanis ke Alisha? Suka hati je saya panggil.
Esau madam. Kawan kamu panggil apa? Hanis. Hanis, okey. Saya panggil Hanis lah. Mana skrip dia tadi ni? Telegram ni cepat sikit. Nak masuk. Kalau viewport tu dia buffer. Dia tengok line. Kalau line you kuat, cepat. Kalau line lambat, susah sikit lah. Okay, question number 2 done. Kita tengok question number 3. Okay, Lina dah masuk. Saya suka kalau student ni tulis dalam buku sebab dia tak hilang. Kalau dalam test pad pun tak ada masalah. Better you filing Nanti bila you nak study semula senang. Mana dia starting dia? Ni kan nombor 3 starting. Okay. Sekejap ya, ambil masa sikit. Ada siapa nak tanya ke? Sambil tu. Tak ada Alamak, lari pula. Okay, next question. Number 5. Faiz? Belum lagi Faiz? Madam, kalau salah. Alah. Relax lah. Salah tu jadi masalah. Jangan risau. Tak perlu salah ke apa. Jangan risau. Kita belajar daripada kesalahan. Sebab saya pun kadang-kadang buat salah juga. Sebab kita baru belajar. Okay? Nanti kalau kita dah perfect, insyaAllah kita akan buat betul. Salah is okay. Salah. Okay. Alright. Salah buka. Mana gambar tadi? Ni. Hai. Alamak. Si kecil sudah bangun dah pula. Okay. Okay. So, kita start discuss question number 2. Kejap. Kita take 5 sekejap boleh? Bukan take 5 lah. Dah take 3. Saya nak settlekan sekejap sesi dia ni. Right Kejap Boleh madam. Boleh, madam.
Okay. Okay, so ready kita buat discussion? Okay, so kita baca soalan sama-sama dulu. Okay. Wait, tangan saya basah. Alright. Okay. Differentiate between a line spectrum and continuous spectrum. Okay. Soalan ni tadi dah dinyatakan. Yang kita bincang tadi, 4 markah tadi. So, saya tak perlu discuss lah. So, maksudnya cara tulis tadi dibuat table. Okay. Kita tengok kawan kamu tulis. Okay. So, soalan 2 dibuat table. So, kita boleh terima. And then tapi kalau you bagi dekat sini character, so mak sini ada character. So, you just add another one lah. So, according to the example. Itu sahaja. Okay, masukkan satu example for each continuous and also line spectrum. Itu soalan pertama. Okay, soalan B. We have a several of the color. Keyword dia adalah line spectrum. Dan this line bercolor. Keyword dia adalah color. So, bila color, automatically we can know the specific of the series. Ini series apa yang berwarna? Ada kita nombor 9 kat belakang? Tak ada. Okay, nombor 9 seterusnya 3 daripada belakang pun tak ada. Okay, saya tanya lagi. Tanish. Tolong saya Tanish. If we have a colour of the line, okay, what is the name of the series involved? Saya tak baca soalan lagi. Kita baru trace for line spectrum here. Balmer, is it? Yes, good. Balmer. Okay, keyword ni kat sini dulu. Okay, so bila kita trace dia adalah Balmer series, automatically N final should be equal to 2. Okay, so the value of the region is based on to the calculation only, right? Keyword dia kat sini nanometer. Jangan buat careless, okay? State electromagnetic region. So, bila region, maksudnya kita boleh trace dia Balmer series. So, what is the region? So, your friend's answer is visible region. Okay, so correct lah, visible region. Tak ada perkataan region is okay. Sebab region itu dah ada dalam ayat soalan. Okay, so you dapat markah region. Okay, number 2. Calculate the energy of the photon emitted. We already discussed before. Energy of the photon emitted according to the transition of electron. So therefore, if we already know the N initial and we know the N final, so therefore, this energy for each line already know. So means kita boleh calculate the energy of a photon emitted, it should be negative data. So, kita ada dua cara. Sekiranya we already know the specific location, the transition of electron, we can use the relationship of the calculation in Rayburg constant. Kalau kita tak tahu, dah memang kita tak tahu sebab kita tak tahu dia jatuh daripada mana. So, this is why your friend's answer, okay, your friend's answer dia menggunakan, okay, dia guna formula delta E equal to the HC over lambda. Delta E equal to HC over lambda. Kenapa dia tak guna formula delta E equal to the RH, okay, times 1 over N initial square minus N final square? Because kita tak tahu initialnya dekat mana lagi. Sebab itulah your friend choose this formula. Okay, so dia masuk nilai, dia masukkan nilai Planck constant and then speed of light and then dia convert kepada meter. Okay, substitution correct. Okay, after substitution, okay, saya dah cakap dekat dalam kimia step ini tak perlu tunjuk. Tak payah tunjuk, terus tekan calculator sebab you punya calculator is scientific. Okay, so dapat 3.03 darab 10 kuasa negatif 9 joule. Is it same answer with your own answer? Saya nak tanya, Said, sama tak Said dengan jawapan kamu Said? 3.03? Sama? Yep. Okay, saya nak tanya soalan lagi. Masita, sama tak Masita dengan jawapan kamu? Sama. Sama. So, kita nak tahu final answer, kita boleh check with our members. Kalau sama-sama semua dengan konsep yang sama, so maksudnya final answer kita confirm betul. Right? So, dia dapat full mark dekat situ. Okay, berapa markah? Kat sini 2. Sebab probability
formula dengan substitution adalah 1 marks. Okay. And then second question dekat sini. Okay, soalan yang seterusnya. Calculate energy of the photon emitted. Nampak ayat dia? Dia ada ayat tersembunyi. Energy of a photon emitted. Okay. Okay. So, each line. So, maksudnya your friend calculate first untuk red. So, betul lah. Okay. And then untuk blue pula, dia masuk nilai for the specific wavelength. Okay. And then, so this step tak perlu tunjuk. And then terus masuk nilai. 4.58. Betul ke, Faik? Your same answer, 4.58 times 10 to the power of negative 19 joule. Yes, Faik, madam. sama tak dengan kamu? Sama, Ya, madam. sama. So, maksud ini jawapan blue kita. Tetapi, for this writing tertinggal sesuatu. Apa? Okay. Ini baru calculation. Dia nak calculate the energy of a photon emitted. So, therefore, you must make a conclusion again. Sebab photon emitted should be in negative data. Perkataan emitted dekat sini. Okay. Sebab dari segi marking saya tak pasti. Okay. Final answer iaitu negative sign dia perlu ataupun tidak. Tapi saya teka dekat sini sebab dah ada dalam soalan emitted. So dekat bawah ni tak apa. Dia masih lagi positif. Tapi nak selamat, better. Okay, kita tambah lepas kita kira. Kita buat conclusion. Okay. The transition of electron in line ataupun line red. Okay. Red line. Bahasa pun tak betul lah. Okay. Red line. The transition, the photon emitted. The energy of the photon emitted. Ambil balik ayat soalan. Sorry Ambil balik ayat soalan untuk you buat conclusion. Okay. So therefore, tambah lagi ayat. The energy of photon emitted ataupun you tak ambil perkataan emitted, release. Okay, is berapa? 3.03 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay. Or kita boleh buat conclusion, therefore delta E final of photon, okay, delta E final sama dengan negative 3.03 times 10 to the power of negative 19 joule. So maksudnya sekarang masa kira tak ada simbol negatif, tapi soalan ni dah selamat, dia ada perkataan emitted. So bila ada perkataan emitted, dia selari dengan negatif simbol. So walaupun kita tak tulis sini negatif, conclusion kita tetap dapat final answer. Okay, dapat? Ataupun nak selamat, you buat statement ini untuk terakhir. So kita tak tahu marking final dia macam mana. Dapat faham? Okay, so tak ada soalan tu, saya boleh proceed. For next question. Okay, ini biasa berlaku. Problem in writing. For the question number 3. Susah sikit. Tengok. Okay, ni dah. Okay, so third question. Tengok Okay. Sketch energy level diagram. Bila energy level diagram, dia tengok paksi. Ya, ada label. Okay. Show the electron transit that produce a red and a blue line. Okay. So, pertama, cara tulis paksi label dah betul. Tapi ini salah. Dia tak boleh lompat paksi. Dia tak boleh lompat number of shell. Dia kena spesifik. Okay. And then, macam mana kita boleh tahu 2? Macam mana kita tahu boleh tahu 5? Okay. So, dia menghasilkan color. Okay. Red dengan blue. Bermaksud, dia melibatkan Balmer series. So, bila Balmer series means N final kita adalah N equal to 2. So, kita kena cari N initial. Sama dengan berapa dulu supaya kita boleh buat transition of electron.
How? Dalam soalan ini, walaupun dia minta sketch, ada soalan tersembunyi, kita kena kira dulu untuk cari nilai N1. So means, kita dapat nilai delta E tadi sebelum buat diagram. Okay, ini tak dapat markah lah sebab dia lompat label. Dia lompat label for the Y. Okay. And then transition of electron tak tahu dia jatuh dekat mana. So ini memang tak boleh writing. Okay. What should you do first? Dengar betul-betul. Dengan menggunakan formula delta E equal to the RH times 1 over N initial square minus 1 over N final square. So ini untuk first color iaitu red dulu. Okay, so kita dah kira tadi. The value of the rate is 3.3. Betul tak? Cek balik, saya memang tak ingat nilai. 3.3 times 10 to the power of negative 19 joule. So masuk dalam formula kita. Sebab kita nak trace location of electron transit. Okay, so substitute delta E 3.03. Betul kan? 3.03 tadi Times 10 to the power of 19 joule. Okay, equal to RH in joule 2.18 times 10 to the power of, tak ingat. Kuasa berapa? Saya memang tak ingat RH ni. Nak 18. -30. Okay, negative 18 right? RH 18 joule and then times 1 over, kita nak cari jatuh di mana? N initial square minus 1 over N final square. Macam mana kita nak tahu final? Keyword dia color. Bila color, Balmer. Bila Balmer maksudnya N equal to 2 to the power of 2. Ni cara nak tekan calculator tadi. Sebab tu saya ajar dulu tadi. Okay. So, tekan calculator betul-betul. Okay, tekan calculator sama-sama sekarang. Berapa dapat N2? Maksudnya dekat sini, final answer diterus label. N1 sama dengan berapa? Itu sahaja. Okay, so cuba tekan calculator dapat berapa? Okay, terus sama-sama dengan saya. Okay, mula-mula, dengar, mula-mula you tekan dulu for this number. Sebab tadi bila kita check, ramai ada masalah pasal calculation. Pasal tekan calculator. Tekan dulu nombor ni, which is 3.03 times 10. Okay, kalau you nak buat, mesti you bracketkan you punya data. So maksudnya, bracket 3.03 times 10 to the power of negative 19 joule, tutup bracket. Okay, bahagikan dengan RH constant. Okay, divide, bracket. Mesti main dengan bracket. Kalau you tak main bracket, you akan jadi careless mistake. Bracket, baru masuk nilai. 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Tutup bracket, tekan sama dengan. Betul tak you dapat 0.13899? Betul kan? Okay. Jangan salin nombor tu. Jangan salin nombor tu sebab you guna calculator. This number is equivalent with this data. Okay. So sekarang ni kita selesaikan benda ni. Macam mana nak buat? Answer, tekan answer, tolak 1/4. Sebab 1 over kuasa 2 tu. Okay. Sama dengan, betul tak dapat nilai dia? Kenapa dapat negatif ni? Macam salah je. Semula. Sekejap Tambah ke? Tambah madam. Tambah betul sebab negatif belah sana. Patutlah saya dapat negatif kan. Nampak cikgu pun buat salah. Okey, sekejap Tambah 1 1/4. Sekejap saya ulang semula. Sebab dia ramai careless kat sini. Jadi dia tak tahu, memang kena ajar. Darab 10 kuasa negatif 18. Okey, kita dapat 0.13899. Tambahkan. Answer tambah 1/4. Betul you dapat 0.3889 lagi? Ya, dapat madam. Dapat kan? Okay. So 0.3889 bersamaan dengan this label. Okay, maksudnya you proceed 1 bahagi answer. Okay, 1 bahagi answer you dapat 2.57 bersamaan dengan N1 to the power of 2. Kita nak cari N initial. Square root kan answer. So you akan dapat, kenapa dapat titik perpuluhan? 1.6. Tak logik. Kejap saya tekan balik. Apa yang saya buat salah ni? You dapat 1.6 ke? Negatif 8, madam. Negatif 8 lagi bahaya. Kejap. Saya ulang balik. Yang apa tu? Mana?
Yang RH tu. RH ni, Ha. saya salah ambil data ke? Negatif 2.18 10 kuasa negatif 18. Betul lah, negatif 18. RH constant. Data betul dah RH tu. 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Betul? Delta E 3.03 10 kuasa negatif 19. Okey. Sekejap. Saya takut delta E tak sama pula. Bahagi dengan 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Dia 18 tu, madam. Ha? 18 je? Ha. Saya dah bukan, tengok. dekat dalam constant table bukan negatif 18 ke? Kita tengok balik. Dalam constant table. Negatif ke positif? betul. Betul kan? Negatif kan? Negatif 18 ha. Ada. Negatif Negatif Okay. Dia main dekat sini. Dia memang kalau kita careless mistake je, tekan calculator dia akan habis. Sekejap Konon nak ajar. Cikgu kau sendiri pun buat salah tekan calculator. Semua dapat nilai delta E untuk rate 3.03. Betul? Tolong respon saya. Sebab saya memang tak tekan calculator untuk delta E tu. Betul Senyap je tu. Betul madam, betul. Kuasa negatif 18. Okay. And then buat apa? So, and then pindah sana. Padel lah. Bukannya kan bila kita bahagikan, padel lah. Ni 3.03 bahagi 2.18, kita dapat 0.1389. Betul? Okay. So, 0.1389 adalah bersamaan benda ni. So, dia adalah 0.1389 sama dengan 1/n initial square minus 1/2 kuasa 2. So maksudnya kita nak cari benda ni. So nak buat apa? Betul lah tambah. Kan? Tambah kan? Answer. Madam. Ya saya. Yang 3.03 tu negatif. Sepatutnya sebab energi. Ya, betul. Pandai. Bagus. Patutlah. Lupa. Thank you. Ni kau nampak cikgu kau pun buat careless pula. Okay. Betul. Bila kita guna formula ini, bila kita kira data sebelum ini, kita kira delta E adalah negatif data. Ya, masuk sini mesti ada negatif simbol. Baru perasan. Thank you. Baru. Okay. Dia akan jadi careless sikit sebab tu lah. Okay, good. Siapa yang perasan tadi? Okay. Kita mula daripada mula balik. Okay. Tekan balik negatif ini. Okay, kita main balik. Negatif bracket 3.03 darab 10 kuasa negatif 19 bahagi bracket 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Okay. So kita akan dapat negatif, betul? Kita akan dapat negatif data ini and then kita nak tukar kedudukan. So maksudnya tambah answer tambah 1/4. Okay, so you akan dapat 0.1111, betul? Okay, and then you tekan 1 bahagi answer. You dapat 9.000. So, square rootkan answer. Baru dapat. Jawapan dia berapa? 3. Ya, betul. 3.00. So, maksudnya nilai N kita adalah whole number, bukan decimal place. Kita akan dapat 3 dekat sini. Inilah selalu berlaku tiap-tiap tahun. Cikgu kamu pun buat careless juga. Okay. Kalau kita guna general formula, tak ada negative symbol. Sebab tu kita kena buat conclusion tadi. Bila we use the Rayburg constant, negative should be substitute. Okay, so maksudnya untuk rate kita tahu N3 kepada N2. Okay, kalau kita belajar konsep memang kita dah tahulah sebab daripada nota memang warna merah jatuh 3 kepada 2. Tapi daripada exam kita tak tahu sebab kita tak hafal. Apa nak buat? Kena kira. Okay, sekarang ini step yang sama, kira untuk warna blue. Okay, kira warna blue, cuma bezanya kita masuk data dekat sini. Data dekat sini blue color and then N dekat sini kekal. Okay, sini je kita ubah. So, kira sekarang dapat berapa blue? Dia dapat berapa nombor dia? Step yang sama. So, nilai delta E for blue tadi, jawapan dia adalah 4.58 10 kuasa negatif 19. Okay, so my means blue
Hati-hati dekat sini 4 point, 4 point berapa saya dah ingat sebut je. Tak ingat nombor dah. Saya memang nombor lambat sikit nak hafal. 4.58, 10 kuasa negatif 19. Okey, tekan kalkulator 4.58. Tengok. 58 times 10 to the power of negative 19. Careful dekat sini, negative symbol. Equal to 2.18. Sama sahaja. Okay. Times 10 to the power of negative 18 joule times 1 over n initial square minus n 2 kuasa 2. So dapat berapa n initial? Tolong kira step yang sama. Saya dapat Dapat 5. Okey, so maksudnya untuk blue dia bergerak daripada 5 ke 2. Okey, dah faham dah dekat situ. Okey, fokus dekat sini pula. Cara nak buat graf. Sorry. Baru berapa soalan ni? Tak sampai objektif ni. Okey, so kita proceed. Seterusnya, soalan tu adalah sketch energy level diagram. Okey, first, part C. Alamak. Sekejap Okay. Part C. Okay. And then label part C. Wajib. Energy. Okay. Second, shell. Okay. Shell kita, you can starting by what? Dia mesti bermula daripada the lowest number. So means kat sini, first, label dekat sini. Tak boleh lompat. N equal to 1. Okay. And then, tarik lagi. N equal to 2. Okay, it's better paksi dengan garis ni tak, maksudnya means jarakkan dia. Sebab this is N belong to the principal quantum number. This is belong to the number of shell. Kita letakkan paksi Y sahaja untuk menunjukkan kepada tenaga kita. And then, bila you nak buat N equal to 3, the distance between shell mesti become smallest. Dia bukan jarak yang sama. So, dia kena kecilkan sikit distance dia. Sebab kita belajar postulate nombor 2. Okay. Postulate nombor 2, when electron move in the certain orbit, energy is quantized. So, maksudnya semakin elektron tu jauh daripada nukleus, so ini adalah nukleus, so nilai tenaga dia adalah kosong. So, bila kosong, maksudnya dia akan jadi line continuum. Dia akan jadi gelap hujung sekali. Right? Okay. So, maksudnya N4, shell number 4 mesti kecil lagi jaraknya daripada 2 dan 3. Okay, this is N equal to 4 and then N5. Sebab saya freehand so jadi tak cantik sikit lah. Okay, so you guna pembaris N equal to 5. Saya nak tekankan benda ni. Cara lukis line. Okay, saya ulang. The distance between each shell, each quantum number ataupun each orbit should be different because postulate number 2, the value energy of them are different. Ingat kat situ. Okay. So, bila you dah label level, baru kita tunjukkan the movement of electron. So, electron transit for the first line from 3 to 2. Buat arrow ke bawah. Ni our first line. So, you buat nombor 1. Okay. And then, yang kedua, 5 to 2. Okay. So, and then you label. Okay. So, bila you dah label ataupun you terus label dekat sini red, blue, tak jadi masalah. Ataupun reference kita line 1 iaitu red line. Line 2 blue. Baru pemeriksa akan jadi jelas. Mana mark dia? Paksi dengan shell ni jelas. So, you dapat 1. Okay. And then transition of the electron for the both. So, dia akan dapat lagi 1. Probability kita akan dapat 3 dekat sini. Dari segi diagram sahaja. Calculation tadi ada markah lagi. Right? Okay, ada soalan. Cara penulisan diagram. Sama macam soalan Faiz tadi. Sebab tu saya fokuskan cara lukis energy level. Okay, ada soalan kat sini? Beza dengan yang first writing tadi. Dia tak boleh lukis general macam ini. Ini tak boleh. Sebab kita dah tunjuk energy level diagram is based on to the differences number of shell. So, which is a different energy level. So, how? Tunjukkan each number of shell. So, means kalaulah kita nak tahu infinity diagram, so dia akan jadi semakin dekat, kat hujung ni nanti dia akan jadi gelap. Bermaksud kita dah tak tahu dekat mana. So, hujung sekali inilah, okay, dia akan jadi n equal to infinity.
So maksudnya dia akan jadi gelap kat sini, dia akan jadi tebal line ini. Bermaksud kita dah tak boleh nak kira dah dia punya line tersebut. Differences between energy for each line here dia akan jadi kosong. Okay, dapat for the first question. Any question? Tak ada? Boleh? Boleh, madam. Okay, good. Saya harap ni technical writing Alright, okay. So, second question. Okay, kita baca sama-sama. Okay. Question number 3, dia beza pula. Dia bagi line spectrum. Okay. Daripada line spectrum, cara pertama adalah you must be indicate which our first line. Mana first line kita? The first line must be far from the another line. Inilah first line kita. Okay. And bila you tengok yang akhir sekali, nampak tak warna dia gelap sekali. Nilai dia 91.2. Bermaksud inilah line yang terhasil bila transition of electron occur dekat bahagian n equal to infinity. Kita tak tahu dia jatuh kat mana, daripada infinity ke yang dia terhasil dekat sini lah. Dan dia dah cakap dekat sini, this is a Lyman series. Means line 1 bermaksud transition tu berlaku dekat 2 jatuh kepada n1. Okay. Kalau dekat X, dia jatuh daripada 3 ke 1. Y, okay, Y 4 to 1 and so on lah. Okay, kita baca lagi. Which electromagnetic region? Dia nak region. Jawapan dia 3. Either ultraviolet, lagi apa visible ataupun infrared. So maksudnya dia nak Lyman. So bila Lyman, region kita adalah mana nombor 3? A. Mana nombor 3 A? Okay, this part. Ni answer dia. Okay, your friends given visible region. Betul ke visible region? Is it a visible region? Macam mana nak tahu dia punya region? Jenis perkataan Lyman. Tengok balik dalam table. So kalau Lyman visible ke ultraviolet? Check balik. Ultraviolet. Yes, ultraviolet ataupun UV. So nanti dalam exam jangan letak UV lah. You spelling betul. Ultraviolet. So dia dah salah dekat sini. Okay, second part. Okay. Okay. Second question. State electron transition. Nampak tak soalan transition tu banyak. Okay. State electron transition. Line Y. Line Y kita tulis 4 ke 1. Betul ke jawapan dia? The N4 to N1. Betul. Yang salah, kalau student tulis macam saya tulis. Kalau you tulis je 4 tolak 1. Salah. Pemeriksa tak faham. Itu nombor. Kadang setengah student dia buat 4 anak panah 1. Tak nak. Salah juga. So you kena guna label dia. N equal to 4 kepada. Anak panah ni tak apa kalau you guna. Ataupun paling cantik perkataan tu. N equal to 1. Baru dapat markah dari segi writing. Okay. And then sebab pemeriksa kita macam-macam orang dia. Better kita bagi sampai dia jelas. Okay. For line X, calculate the wavelength. Dia nak minta wavelength. Kita tahu apa? Kita hanya tahu transition sahaja. So guna apa? Guna Rayberg constant formula. So daripada writing, kawan kamu buat formula dia. 1 over lambda RH 1 over N1 square minus N2 square. Okay, formula betul. Substitution. Okay, RH betul. And then 1 kepada 1 dengan 3. Okay, betul. Substitution betul. Tekan calculator. Okay, step dekat sini tak payah tunjuk dah. Tak payah tunjuk sebab you guna calculator saintifik. Terus kepada final answer. Betul, final answer semua dapat 1.03 ataupun 1.026 10 kuasa negatif 2. 1.026 times 10 to the power of negative 2 meter. Same or not? Yes. Is it same? Okay, same. So maksud kita terimalah. Significant figure tak jadi masalah. Yang penting at least 4 saya terima, 3 pun saya terima. Which is 1.03 pun we can accept. Kalau lebih macam ni tak jadi masalah. Kita ikut je, kita tetap dapat final marks. Sebab kita tak belajar totally significant figure punya konsep. Okay. Wavelength dah dapat. Nak buat apa? Kira frekuensi dan juga kira energy. Okay. So daripada sini kawan kamu kira frekuensi. So diguna formula general, relationship frekuensi dan juga wavelength.
Sampai ke target. Target saya hari ni adalah ionization energy. Okay. So, kita tengok balik. Oh, sorry. And then, formula betul. Substitution tadi 1.02 betul. 10 kuasa negatif 2 dia masuk nilai. Planck constant, C constant betul. Ini tak payah tunjuk Yang step ni tak nak tunjuk dekat dalam calculation. Terus lompat pada final answer. Okay, betul 2.93. 2.93 ataupun 25 times 10 to the power of berapa ni tadi? 15 Sekejap, saya dah conteng. 15. Betul? 10 kuasa 15 unit per second ataupun hertz. Semua dapat nilai yang sama? Check, betul kan? Ke salah? Betul kan? Dapat kan? Okay. And then Dapat bila kita nilai. dapat frekuensi guna formula relationship Planck constant dengan HV, so dapat 1.0 berapa ni? 1.9, 1.0 ni? Tak nampak. Dapat apa tu? 1.9 ke 1.0? Tekan balik calculator. 1 point? Siapa ni? 1 point berapa ni? Tak nampak. 1.9395. 1.9395. 1.9395 10 kuasa negatif 48 Joule. So maksudnya kita boleh round off 1.94 darab 10 kuasa negatif 48. Same Okay, saya believe tak jadi masalah lah dengan data. So dekat sini tak perlu letak negative sign sebab kita guna general formula. Yang negative sign tu bila kita guna RH constant sahaja. Get it? Guys, okay Okay, next. Okay. Alright, good. Pandai dia tu. Okay. And then soalan nombor 3D. Saya terpotong ke? Sekejap. Soalan nombor 3D. Question number 3D. Okay, good. Saya tertinggal. Okay. Question number 3D. Use alignment series. Okay, use alignment series to calculate the ionization energy. Okay, nampak? Dah jumpa dah perkataan ionization energy. Soalan D tu tak buat pun tak apa. Okay, tak buat pun tak apa. Tapi alang-alang dah tunjuk, saya terus masuk konsep. Okay. So, bila ionization energy, saya terus lompat kepada slide yang seterusnya berkaitan dengan ionization energy sekejap. Terus relate dengan apa yang kita belajar hari ni. Itu objektif dia. Mana? IE. Okay, this part. Okay. So, you boleh tengok terus pergi kepada page 22. Okay, tengok Okay, saya nak relate terus dengan soalan tadi. Okay. Ionization energy bermaksud tenaga yang diperlukan. The minimum energy required prosesnya adalah buang. Buang apa? Remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Contoh, kita dah ada satu elemen. Elemen X. Dia buat apa prosesnya? Prosesnya adalah buang elektron. Elektron tu mesti after arrow. Okay. Bila kita buang elektron satu, dia nak 1 mol, bukan 2 mol, only 1 mol only. So therefore our product akan jadi plus. And the phases of the species of the element must be in gaseous state. Kenapa gaseous? You akan belajar relationship dia dalam chapter SEM 2 nanti. Okay. So therefore dia kata dekat sini. Sekejap Hello, Ben. Kelas. Betul. Sorry. Bila work from home, macam inilah keadaan dia. Okay. So, ionization ini target objektif lesson hari ini. Sebab dia sikit je. Okay. Prosesnya adalah buang elektron. Tetapi ayat dalam statement minimum energy. Ayat dia adalah energy required. Bermaksud elektron tu adalah prosesnya buang.
Bukan buang tenaga, tapi diserap tenaga. So means that ionization energy dekat sini, delta E kita mesti nilai dia positif. Dia tak boleh negatif. Sebab tenaga itu diserap oleh atom. Atom apa? Gases atom ini prosesnya mesti buang elektron. Kalau tenaga tak cukup, tak boleh buang elektron tersebut. Syaratnya mesti 1 mole. Daripada mana? Daripada lowest energy level at the ground state. For probability, Bohr ini ataupun Neil Bohr menerangkan only hydrogen atom. So bila hydrogen atom, fokus kita sekarang adalah Lyman series. Nampak dalam syllabus? Sekejap Okay, ni nampak ni dalam objektif dalam you punya lesson. Lyman series. Bila Lyman series bermaksud starting by n equal to 1. So bermaksud dia bermula daripada ground state ini n equal to 1. So elektron tersebut kita keluarkan dia pada shell yang paling jauh sekali. Sebab kita belajar syllabus pada SPM macam mana boleh jadi ion. Atom remove elektron. Elektron tu pergi mana sebenarnya? Outside the atom. So bermaksud n equal to infinity. So dia prosesnya buang elektron. Okay, so dibuang daripada N1 kepada N infinity. So therefore kita boleh kira. Tajuk chapter 2 adalah kita nak relate dengan tenaga. Relation with the energy. So definition kata energy required. Masih lagi guna formula Rayberg constant. Tetapi, right, cara kita masuk data N1, N initial adalah from ground state. N equal to 1, N final should be infinity, dan bila kita kira inilah tenaga yang diperlukan. Sebab tu definition kata, ionization energy is the minimum energy required. So, data kita, delta E is a positive value, unit joule. Minimum energy required to remove 1 mole. Buktikan dalam data penggunaan 1 mole. So therefore, kita kena buktikan 1 mole bermaksud we must relate to the Avogadro constant. Avogadro. So Avogadro kat sekolah you belajar berapa? 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. Maksudnya sekarang, okay, Avogadro 6.02 times 10 to the power of 23 per 1 mole. Sebab kita nak tenaga itu diperlukan untuk buang 1 mole of electron. So this is why from the energy calculation of the relationship Rayberg must be times Avogadro. So kita akan dapat unit dia joule per mole, and better dalam tenaga ionization it's always given in kilojoule per mole. So you divide by 1000. So kita akan dapat 13.12 times 10 to the power of 3 kilojoule per mole. For your information, dengar betul-betul ayat saya. The value of ionization energy for this chapter is always constant data. Kau kira lah soalan tu banyak kali pun, nilai dia memang 1.312 darab 10 kuasa 3 kilojoule per mole. Faham dekat sini? Ada soalan nak tanya? Okey. Boleh? Okey, kita apply. Okay, apply. Okay, kita apply, kita guna soalan yang tadi. Mana ya? Kita tengok balik soalan yang kedua tadi. Okay, this part. Okay, this. Okay, tengok Saya believe some of the student dah buat. Okay, tapi you tak buat tak jadi masalah. Sebab lesson ionization tu adalah hari ni punya lesson. Okay, kita practice. Okay, saya besarkan sikit. Sekejap. Okay, wait Ada soalan tanya terus Kena chapter 2 ni memang dia trick. Trick apa? Dia konsep dia senang. Dia trick pada writing. Okay, good. Okay, tengok Dia kata dekat sini nampak. Objektif kita Lyman. So bila Lyman memang n equal to 1. So graf yang mana tadi? So kalau you tengok line spectrum, line tersebut hujung sekali dan dia dah bagi nilai wavelength. Wavelength dia adalah berapa dia? Okay. Dia dah bagi yang line sekali yang paling gelap ni 91.2 nanometer. Ni nilai wavelength. So tak jadi masalah kalau dia kata, okay,
use the Lyman to calculate the ionization energy. To calculate ionization energy, mean dia nak nilai delta E. Masalahnya sekarang, okay, kalau kita tak belajar konsep lagi, so bermaksud kita tak tahu dia pergi mana. Tapi syaratnya kena guna nilai wavelength yang diberikan. Yes, kawan kamu pandai. Dia guna formula general. Okay, so kenapa? Sebab kita ada data wavelength. So you masuk nilai kepada nanometer. Okay. Cuma saya curious dengan ini. Ni salah ni, data ni 1.0 ni. Okay. So nilai wavelength tu kena ambil yang paling hujung sekali. Sebab yang ada data paling line. Paling gelap. So maksudnya sekarang, bila you masuk nilai, delta E sama dengan H constant, betul, 6.63 times 10 to the power of negative 34 times speed of light 3.00 times 10 to the power of 8 over, and then, okay, wavelength. Wavelength nilai mana? Nilai paling hujung. Maksud itulah ionization energy punya data. 91.2 nano, 10 to the power of negative 9 meter. Okay. And then you tekan calculator. Tolong saya dapat berapa? Saya dapat jawapan yang sama, 1.3. Jawapan yang sama macam kita bagi konsep tadi. You dapat kat sini, betul tak? 1.3 something. Cek. Tolong saya kira sekarang. Kira sama-sama. Kalau tidak nanti kita tak belajar konsep. Tolong. Betul. Betul kan? 1 point, betul? 1.3 kan? Bagi terus sebut. Yang betul tadi tolong sebut. 1.3. Sudah, hilang dah. 1312. Ada titik kan? 1.312, betul? Darab 10 kuasa 6 Joule, betul tak? Saya dapat lain, tak apa. Salah. Saya tekan balik calculator, saya salah tu. Saya tekan 2.18. 2.18? 2.18. Ya, betul. Jawapan dia mesti 2.18. 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Tengok unit. Unit terakhir kita adalah Joule. So Joule. Dah dapat detect dah tu. Nampak tak? Okay. Kalau you perasan nilai delta E ni sama je dengan kita masuk substitution ionization tadi. Tengok balik muka surat 22. Bila kita masuk simbol infinity. So nilai dia yang sama. Tapi jawapannya bukan ini sebab dia adalah melibatkan ionization energy. Means ionization energy you must be proved in per mole. Sebab definition kata remove 1 mole of electron. So nampak tak kawan kamu dah jumpa dia tulis? 1 mole atom direlate dengan Avogadro. Betul lah tu. So maksudnya dia terus darabkan 6.02. So cuma data ni je yang salah. Okay, so maksudnya sekarang kita proceed lagi untuk kira IE. Okay. Therefore, conclusion, ionization energy equal to 2.18 times 10 to the power of negative 18 Joule times Avogadro. Okay, times 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, 23 per mole. So, bila you tekan calculator, same as a theory given. 1.312 times 10 to the power of 6 Joule per mole. Okay, it's better ionization energy you convert into kilojoule. Bahagi dengan 1000. So, we can get 1.312 times 10 to the power of 3 kilojoule per mole. So definition kata ionization energy is minimum energy required, symbol is positive sign, to remove 1 mole of electron. So 1 mole tu kita dah interpret per mole. So baru dapat final answer ionization energy with unit. Get it? Kalau calculate the energy of the photon emitted, nilai tenaga dia adalah negatif. Ionization energy is always positive data. Dapat? Can guys? Senang je. Di konsep yang sama je ionization ni. Dia adalah constant value. Dia tak akan ubah. Sebab dia datang buang elektron daripada N1, buang terus dekat infinity. So nilai dia adalah
Kalau tenaga sahaja 2.18 times 10 to the power of negative 18, by definition kata mesti remove 1 mole. So related to the Avogadro. So this is your finalized answer in a constant value. Okay, dapat? Okay. Can I proceed the next? Can Right, okay. Madam, So, kalau let's guna formula lain, boleh? Kalau guna formula lain, okay. Formula lain tu maksudnya kita guna formula Rayburg ke? Yang ada an initial and final. Okay, good. Correct. Okay. What happened? Okay, good question. Okay. What happened if dalam soalan tadi kita guna formula delta E equal to the Rayburg constant times 1 over n initial square minus 1 over n final square. And you masuk substitute data 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. So kita tahu perkataan tadi adalah Lyman. So bila Lyman di starting by n equal to 1 initial, sebab prosesnya buang. Buang dia mesti daripada n1 kepada 1 over n infinity. Kuasa 2. So bila n infinity nilai sini kosong. So kita akan dapat nilai tenaga yang sama, betul? Unit per joule. Tetapi according for this question, it's better selamat guna general formula delta E equal to the HC over lambda because it's already given the line spectrum with a specific value of wavelength. So better guna formula ini. Tetapi kita baca balik ayat soalan nak confirmkan dari segi marking ni. Okay, kejap. Saya nak confirmkan dari segi marking. Kita tengok balik ayat soalan. Dia tak boleh penalti sesuka hati. Okay. Alamak. Okay, sekejap. Tarik. Lagi mana soalan ni? Okay ni. Saya nak pergi soalan. Mana soalan ni? Okay ni. Nampak ayat soalan Use Lyman series to calculate ionization energy. Okay. Mana datang Lyman series? Dia relate kepada ayat pertama soalan. Kimia ni adalah konsep, dia macam mana kita nak interpret data. Itu je problem dalam kemis. Nampak ayat pertama. The Lyman series of hydrogen emission spectrum are shown below. So maksudnya soalan ionization energy tersebut mesti merujuk kepada, mesti refer to the graph given. So dibagi line spectrum. So daripada line spectrum ini, the convergent limit inilah menunjukkan ionization energy punya proses. So the answer for this question, we must use the data from this wavelength. Okay, this wavelength untuk kita trace nilai tenaga. So tak perlulah guna n final minus n initial sebab dia menggunakan this data. Kalau dia tak bagi line spectrum, dia tak bagi gambar ini, dia terus kata calculate the ionization energy for the Lyman series. So boleh guna formula final tolak initial tadi. Tapi dia dah keyword. Dia dah bagi based on the spectrum shown below. So kena guna formula delta E equal to HC over lambda. Carry, boleh kepada soalan tadi? Cara menjawab Okay. Terima kasih dah. Alright, okay. Next. Okay, next. Sempat masa ke? 10.34 dah. Okay. So soalan ini saya akan semak. Okay, saya akan terus share dengan kamu. Lepas kelas ni saya terus semak je. Nanti you check. Boleh? Okay, semak balik And then ni pun nanti saya akan semak. Saya akan return balik kat kamu. You semak directly. Okay. And then ni sama, soalan nombor 8 pun sama sebab dia kalau you faham soalan nombor 2, 3 tadi automatic 7, 8 dan seterusnya you dah pandai. Okay, saya nak masuk sikit je lagi at the end of this lesson. Tak capai target lagi ni. Right, ni. Okay, macam soalan tadi. Okay, macam kawan kamu tanya tadi kan. Okay, macam mana nak kira? Bila dia bagi line spectrum, dia kena ambil dekat kawasan convergent limit ini. Line paling hujung sekali to measure the ionization energy. So kalau dekat sini yang mana? Okay, dia dah bagi line spectrum kan? Yang mana sekali? Adakah ini the first? So, dekat hujung ni. Nilai dia lah nilai constant. Dia bagilah soalan macam mana pun, nilai wavelength dalam nanometer ataupun dalam meter tetap sama. 9.1210 kuasa negatif 8. Oh, sama macam kawan kamu tadi. Siapa? Shawin. Kenapa dapat 10 kuasa negatif 8? Dia dah convert. Okay. So tak jadi masalah. So bila dia bagi line spectrum begini, guna formula delta E equal to HC over lambda lah untuk kira dia punya nilai ionization energy. Kalau tak ada wavelength,
general sahaja, macam dia kata calculate ionization energy for the Lyman series of the hydrogen atom. So kita boleh guna Rayburg punya constant. Kalau dia bagi line spectrum, kena ambil nilai wavelength untuk substitute the data. Okay, sebab nilai wavelength dia tetap sama, dia takkan ubah. Okay, and then, okay, ini yang penting sekali before we end of our class. Okay, according to the previous lesson in lecture, I already discussed the concept of 2.2, iaitu quantum mechanics. Kenapa belajar quantum mechanical? Because the theory of a Bohr ada problem. Kenapa? Okay, ada dua karakter problem untuk Bohr. Pertama, the nil Bohr only discuss hydrogen atom that consists proton number equal to 1, electron number equal to 1. So therefore, if the another statement state that if what happen if we use the another elements, macam mana nak discuss dia punya elektron? Macam mana nak tahu di manakah elektron? So wujudnya masalah dalam Bohr. So this is why Bohr only explain the line spectrum of the hydrogen atom that containing one electron sahaja. Ataupun kalau di atom hydrogen, kalau dia species of ion, nampak tak lithium 2+. Dia bukan hydrogen element tetapi adalah species ion. If lithium 2+, walaupun proton numbernya adalah berapa lithium? 3. Proton number lithium adalah 3. So disebabkan dia plus, bermaksud this atom already remove 2 electron, the remaining of the electron is 1. Nampak? So Bohr dia dapat menerangkan the line spectrum yang consist elektronnya hanya satu sahaja walaupun dia bukan atom. Okay? Tetapi kalau elemen lain yang elektronnya lebih daripada satu, dia tak boleh discuss. So this is why it's unable to explain the atom or ion that containing more than one of the electron. So apa jadi? Keluarlah konsep yang kedua iaitu de Broglie postulate. Okay. De Broglie postulate ni pula, dia masih lagi memegang kepada konsep elektron. Tetapi, the main of the de Broglie postulate adalah the concept of a dual nature. Dia kata, all the matters around us have a concept dual nature. What is the concept of dual nature? This matter, dia ada konsep wave. Bermaksud, semua matter dianggap bila matter, bahan, dia mesti ada speed, mesti ada subatomic particles-nya. Bermaksud keyword dia adalah elektron. Okay, so elektron tu dia boleh buat apa? Dia sentiasa bergerak. So bila dia bergerak, dia boleh mengukur wave. And at the same time, dia boleh menerangkan tentang properties of a particles. Okay, so maksudnya properties of the particles, so kita tahu elektron tu dia ada specific mass dia. Proton ada mass, neutron ada mass. Okay, and then elektron pun ada mass. So de Broglie pula menerangkan tentang dual nature. Disebabkan dia mencari elektron, elektron tu sentiasa bergerak. So dalam masa yang sama dia ada konsep properties particle tersebut according to the mass. So this is why de Broglie postulate dia express for this formula. So dia menerangkan tentang wave particle relationship with the Planck constant and also the particle properties, maksudnya the movement of the particle which is a velocity punya formula. Tetapi dia relate kepada Planck constant. So this formula dalam you punya syllabus tak masuk calculation. Hanya describe what is the de Broglie postulate sahaja. So you terangkan adanya penggunaan formula ini. Okay, tetapi de Broglie postulate pun ada masalah. Dia dah ada keadaan dual nature. Tetapi kita boleh tahu tak di mana elektron itu berada sebenarnya secara serentak. So tak boleh tentukan lagi. Sebab itulah apa yang berlaku, we consider the third statement which is the theory of Heisenberg. Okay, this Heisenberg uncertainty principle, konsep dia adalah menerangkan tentang, okay, this is impossible to know simultaneously the momentum. Maksudnya bila elektron tu bergerak, kita boleh ukur momentum. Okay, so and the position of the particle at the certain time. Bermaksud dalam masa yang sama, boleh tak, okay, kita nak ukur secara serentak momentum dia dan position dia. Tak boleh. Heisenberg tak boleh tentukan begitu.
Sebab tu dia kata, this is impossible. This is tak mungkin untuk dapat tentukan pergerakan dia secara serentak, momentum dia, okay, momentum relate kepada mass and velocity, right? Dan juga location dia secara serentak. Tak boleh. So Heisenberg dia menerangkan teori inilah dia keluar expression ni tersebut. So disebabkan Heisenberg pun ada problem, so penyelesaiannya adalah di manakah elektron dalam atom. Keluarlah konsep kuantum. Okay. Okay, so recall balik. Siapa boleh jawab? Di manakah elektron? You recall balik, you belajar kuantum. You jumpa elektron dekat mana sebenarnya? Electron is always moving around the nucleus. Di manakah elektron kita boleh jumpa? Where is the high probability to find the electron around the nucleus? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Saya tanya. Nanti sekejap saya nak teka Alia. Alia? Sekejap Aisyah. Nak habis. Alia? Okay. Kat mana nak jumpa elektron? Sekarang ni 3 teori tadi mencari elektron. Sampailah Heisenberg. Heisenberg pun tak boleh jumpa secara serentak. Dia tahu elektron tu bergerak tapi dia tak tahu dekat mana secara serentak. So kita nak, di manakah elektron tu berada? Relate dengan konsep kuantum. You dah belajar dalam lecture. Kat mana dia berada? Where is the high probability to find the electron? Boleh jawab? Tak ingat madam. Tak ingat. Okay, siapa boleh jawab? Yes, Nick betul. Nampak tak Nick share? Orbital. Hanya dalam orbital sahaja yang kita boleh jumpa elektron berada. Mana lesson? Sebab definition of the tak ada dah. Okay, you tengok balik lesson Lesson 1. Okay, dia kata definition of the orbital. Okay, tengok balik lesson muka surat. Muka surat berapa Muka surat 25. Muka surat 25. Definition of the orbital. Mana ya? Ada tak definition orbital? Tolong saya cari sekejap muka surat berapa? Siapa jumpa? Saya rasa macam ada 25. 25, yang mana satu ya? Kenapa saya tak jumpa? Quantum orbital Quantum theory. orbital theory. Jumpa pun. Yes, good. Quantum orbital theory. Nampak ayat dia. Orbital is a region in space about nucleus where high probability to find the electron. Tu jawapan kepada konsep 2.1. Kita nak cari elektron, so kita tahu elektron sentiasa bergerak. Dekat mana? Dalam orbital. So, dia akan relate kepada kuantum yang kita akan belajar lesson tutorial minggu depan. Oh, sorry. Okay, stop. Itu dia dah nak buat. Okay. Okay, so our lesson is end by today. Untuk lesson hari ni, saya serahkan pada kamu untuk lengkapkan semua exercises question. Okay, tak perlu hantar. Tak perlu hantar. Cuma nasihat saya, tolonglah buat. Tolonglah buat. Mesti buat supaya you ingat lesson yang kita belajar hari ni. Okay? So maksudnya hujung minggu ni boleh rest sebabnya you ada quiz hari esok. Sebab tu saya tak nak bagi tugasan untuk hari ni. Right? So you ada hujung minggu you buat sikit-sikit. Cuma lesson hari Isnin, okay, preparation for lesson hari Isnin adalah, tengok sekarang. Tengok sekarang muka surat. Okay. Muka surat 35. Okay, muka surat 35. Okay, tengok sekarang muka surat 35. Example 5, example 6. Itu preparation hari Isnin first lesson minggu depan. Boleh? So tugasan kamu tak perlu hantar dalam GC. Hanya prepare sahaja example 5, example 6, page 35 untuk lesson hari Isnin. Dapat? Soalan lain dalam tajuk Bohr, saya harapkan you practice untuk buat. Right? Okay. So kalau tak ada soalan tak ni? Saya kena kacau dah ni. Okay. So kalau tak ada soalan yang belum key in attendance, tolong key in Ini kod kita Bohr 2. So we end of our class. Thank you. So video saya akan share paling lambat pun petang ni lah. Right. So thank you.
Madam. Thank you, madam. Thank you, Madam. Thank you, madam. Correct. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay.